Selamat sejahtera kepada teacher Mestuti dan pelajar umum sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan isu semasa yang hangat dan sedang menjadi buah mulut orang ramai. Seperti yang semua sudah tahu, baru-baru ini YTL Foundation dengan kerjasama YES dan Frog Asia telah melancarkan bantuan smartphone percuma B40 untuk membantu pelajar sekolah rendah dan juga menengah yang tidak memiliki sebarang peranti dan internet untuk pembelajaran dari rumah. Bantuan ini merupakan sebiji telefon pintar percuma dengan data internet 120GB iaitu 10GB sebulan selama 12 bulan. Untuk mendapat phone pintar ini, guru-guru boleh mencalonkan pelajar yang berkelayakan terutamanya daripada golongan B40. Ibu bapa juga boleh memohon bantuan telefon pintar ini secara sendiri di bawatan yang berikut. Antara maklumat yang diperlukan adalah nombor MyKid atau MyKad murid, nombor MyKad ibu bapa dan juga status B40 ibu bapa daripada portal Bantuan Prihatin Nasional BPN. Namun begitu, telefon percuma jaringan prihatin untuk PDPR meletup ketika digunakan suatu proses pembelajaran. Terdapat 2 insiden telefon terbakar semasa digunakan sewaktu PDPR dan sedang dicas. Mujur, kedua-dua pelajar selamat dan telefon-telefon yang meletup itu telah diganti baru bagi kemudahan pelajar. Insiden terbabit turut mendapat perhatian YB Said Saddiq di dalam ucapannya di Twitter. Beliau turut menyelah tindakan memberi telefon pintar dengan kualiti rendah kepada para pelajar yang menghadapi PDPR. Seorang kakak pelajar mengadu bateri cepat mati dan storage RAM hanya sebanyak 1GB sememangnya tidak mampu untuk menampung proses pembelajaran. Spesifikasi telefon model ini amat memilukan, memperlihatkan bahawa pemberian telefon pintar ini seolah-olah tidak membantu golongan B40 agar mereka memperoleh capaian yang baik untuk pembelajaran dalam talian. Kalian bayangkan bahawa telefon dengan RAM 1GB, chip pemprosesan 3 tahun lapuk dan skrin kecil dengan skrin yang tidak mencapai resolusi minimum definisi tinggi untuk menjalankan PDPTR pada tahun 2021. Sememangnya memberi sesuatu itu lebih baik daripada tidak memberi langsung. Tetapi pada tahun 2021 ini, adakah kita masih berfikiran lapuk sebegitu? Pada 15 Jun 2021, sekitar pukul 9 pagi, sebuah perkongsian dalam talian telah tular. Hal ini berkaitan telefon pintar YES seorang pelajar sekolah rendah yang terbakar secara tiba-tiba sewaktu menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ibu saudara kepada pelajar tersebut, iaitu Suryani Abdul Ghani, telah memuat naik kes tersebut di laman sosial beliau melalui Facebook dan telah tular beberapa jam selepas perkongsian tersebut dibuat naik. Hal ini telah menarik perhatian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang meminta Puan Suryani membuat aduan rasmi. Susulan itu, pihak YES Telecommunications telah menjalankan siasatan berhubung kejadian berkenaan dan telah mengganti rugi telefon pintar yang terbakar tersebut kepada telefon yang lebih berkualiti. Hai, nama saya Siti Nurmiza dan saya akan membincangkan tentang kesan isu penggunaan telefon mudah alih yang berkualiti rendah. Isu penggunaan telefon mudah alih berkualiti rendah ini bukan sahaja akan memberi kesan terhadap kerajaan kerana telah mengagihkan ini, namun ini juga akan memberi kesan yang besar terhadap pelajar yang menggunakannya. Kerajaan Malaysia yang telah diberi tanggungjawab untuk menggalas beban pelajar kini akan tergores kepercayaannya oleh pelajar kerana isu ini. Kerajaan bukan sahaja akan disyakwasangkakan untuk pertolongan seterusnya, malah pelajar juga akan susah untuk mempercayai bantuan kepada pelajar dari kerajaan yang seterusnya. Telefon pintar yang mempunyai spesifikasi rendah iaitu 1GB RAM, 8GB ruang storan berkapasiti 2000 mAh ini akan menjadi terlalu panas atau overheat di mana ia akan menjejaskan penggunaannya untuk pembelajaran di atas talian. Selain daripada itu, menggunakan telefon yang kurang berkualiti akan menaikkan risiko untuk data dan privasi pelajar tersebut digodam. Di samping itu, ia juga akan menjejaskan kesihatan serta pelajar akan mengeluarkan lebih banyak modal untuk memberi peranti yang baru. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan ini telah mengingatkan kita
sebagai penerima sentiasa memastikan keselamatan dapat dijamin dari semasa ke semasa. Dengan itu, kita haruslah menggunakan telefon pintar secara sederhana dan mengelakkan diri bermain telefon semasa mengecas. Selain itu, penggunaan alat pengecas yang disahkan dapat mengelakkan telefon pintar daripada kebakaran. Hal ini kerana produk yang murah akan mengeluarkan haba yang terlebih dan merosakkan bateri dalam telefon pintar tersebut. Seterusnya, kerajaan memainkan peranan yang signifikan dalam kes ini. Hal ini kerana merekalah yang mengedarkan telefon pintar kepada golongan tersebut. Dengan itu, kerajaan hendaklah membuat penyemakan produk secara teliti sebelum mengedarkan kepada rakyat. Di samping itu, sebelum membuat keputusan untuk membuat pengedaran, penyelidikan terhadap produk YES haruslah dipantau secara terperinci. Sebagai contohnya, ahli sains membuat kajian terhadap YES telefon pintar dan menjalankan eksperimen sebelum diparsahkan. Kebakaran telefon bimbit berlaku disebabkan bakteri. Maka, ahli kebakaran memainkan peranan untuk membuat penguasaan terhadap bakteri produk tersebut. Tuntasnya, kerajaan hendaklah membuat pemantauan dan pemeriksaan telefon pintar YES pada bila-bila masa serta memastikan para penerima selamat untuk menggunakan demi semasa sesi pembelajaran. Jaringan Prihatin program telah memberikan telefon berjenama seperti YES kepada pelajar agar mereka dapat menggunakannya untuk kelas dalam talian. Tetapi, kualiti telefon berjenama YES yang diberi kepada para pelajar mempunyai kekurangan seperti insiden yang viral di sosial media yang mengatakan telefon tersebut meletup. Telefon percuma yang diberikan kepada para pelajar haruslah mempunyai kualiti yang bagus supaya mereka tidak menghadapi kesukaran untuk menghadiri kelas dalam talian, terutamanya semasa pandemik kini. Namun begitu, oleh sebab kualiti telefon yang buruk, keselamatan para pelajar akan terancam jika mendapat telefon percuma tersebut. Sebaiknya, program jaringan Prihatin haruslah memberikan gadget yang mempunyai kualiti yang bagus agar para pelajar dapat menghadiri kelas dengan selamat dan senang. Sekian, terima kasih.